Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita pagi bersama saya Awatif Eza. Kerangka ekonomi madani mencerminkan komitmen Malaysia menjadi ekonomi utama di Asia serta memacu pembangunan yang mampan dan inklusif. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia juga memperlihatkan sokongan integrasi serta keharmonian bersama sekaligus menjadikan Malaysia sebagai kuasa besar serantau. Underpinnings this is the new industrial plan 2030, which aims to invigorate Malaysia's industrial landscape, focusing on added value, advanced manufacturing and high impact investments. Datuk Seri Anwar berkata demikian menerusi ucap tamanya semasa menghadiri acara 101 Ostaziatisches Lebensmahl di Hamburg City Hall di Hamburg. Perdana Menteri berkata Malaysia bukan sahaja terbuka menerima perniagaan tetapi juga bersedia untuk bekerjasama, berinovasi dan bekerjasama dalam usaha niaga berkualiti tinggi yang sejajar dengan matlamat negara dan tanggungjawab global. Majlis Bakamala Persahabatan Asia Timur itu dianjurkan oleh Persatuan Perniagaan Asia Pasifik Jerman. Penduduk Islam di seluruh dunia tidak boleh berdiam diri dengan penderitaan rakyat Palestin di Gaza yang kini terkepung. Ketika dalam ucapan ringkasnya di Masjid Al-Nur di Hamburg, Perdana Menteri mengambil kesempatan itu menyampaikan sentimen dan kebimbangan masyarakat Islam dunia kepada pemimpin Jerman. As guest of Chancellor Scholz on official bilateral visit, trade, investments, and of course, we also used the opportunity to discuss a number of issues, including Ukraine and also Gaza. And I had to represent the sentiments and aspirations of Muslims and Malaysians, and also the Ummah, who wants them to be more considerate, fair, and just. Katanya lagi, semua pihak mahukan gencatan senjata dan bantuan segera kepada rakyat Palestin serta penyelesaian jangka panjang dalam usaha mencari keadilan maruah semua rakyat tanpa mengira agama. Ketibaan Perdana Menteri dan delegasi untuk bersembahyang Jumaat di masjid itu disambut pengerusi masjid yang juga naib pengerusi Majlis Muslim Jerman Daniel Abidin dan Imam Samuel Al-Rajab. Permohonan Kerajaan Negeri Kelantan bagi membenarkan bas dari Thailand masuk ke negeri berkenaan sedia dipertimbangkan. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata terdapat pelbagai isu teknikal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu, khususnya melibatkan perlesenan. Memang dasar sedia ada, kita tidak membenarkan bas pelancongan daripada Thailand masuk ke Malaysia. Yang dibenarkan hanya kereta-kereta persendirian, itu pun ada jarak yang boleh dibenarkan di sempadan. Jadi kalau pihak kerajaan Kelantan melihat bahawa ada keperluan kita melihat balik dasar itu, mereka boleh tulis surat kepada kita untuk kita lihat sama ada membenarkan pas-pas pelancongan daripada Thailand. Jadi itu perlu dikaji dengan lebih mendalam sebelum sesuatu dasar itu diubah. Kerajaan Negeri Kelantan mendakwa larangan kemasukan bas dari Thailand itu dikeluarkan oleh Agensi Pengangkutan Awam Darat. Program Residensi Rakyat PRR diharap dapat mengubah stigma terhadap program perumahan rakyat PPR yang sebelum ini dilabel sebagai kediaman miskin. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata model baharu perumahan awam itu kini masih dalam peringkat cadangan dan perbincangan untuk diperhalusi. Jelasnya, beliau mahu PRR itu menjadi kediaman berdaya huni, selamat dan selesa untuk diduduki. Because I sincerely believe from the bottom of my heart, Malaysians deserve better. Okay? Bagaimana kita laksanakan? Masih dalam peringkat perbincangan untuk diperhalusi. Sebab itu apabila saya umumkan cadangan PRR, saya gunakan perkataan cadangan PRR ini di Parlimen, memang untuk lontarkan supaya kita boleh dapat berbagai reaksi dan pendapat daripada berbagai golongan sebelum kementerian membuat keputusan utama.
160 notis amaran dikeluarkan kepada pengendali makanan Bazar Ramadan di Melaka selain 12 kompan berjumlah RM10,300 ke atas 11 hotel dan sebuah kilang ais. Notis dan kompaun dikeluarkan hasil pemeriksaan terhadap 392 gerai di Bazar Ramadan, 6 kilang ais dan 30 hotel menerusi Ops Ramadan sejak 12 Mac hingga Khamis lalu. Sehingga semalam seramai 864 orang pengendali makanan telah diperiksa dan sebanyak 160 notis amaran telah dikeluarkan kepada pengendali makanan. Dan selain itu sebanyak 12 kompaun bernilai RM10,300 telah dikeluarkan, iaitu satu kompaun ke atas kilang ais dan 11 kompaun ke atas pihak hotel yang membabitkan berbagai kesalahan di bawah peraturan-peraturan makanan 1985 dan peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Pihak Jabatan Kesihatan Negeri juga akan melakukan lawatan di asrama sekolah untuk memeriksa proses penyediaan juadah berbuka. Kerajaan Negeri Sembilan komited menyediakan kemudahan perumahan kepada semua golongan masyarakat di negeri itu. Sejak 2018 sehingga setakat 31 Disember 2023 lalu, hampir 34,000 rumah mampu milik telah lulus kebenaran merancang di negeri itu. Jadi kita nak pastikan ini rumah memang rumah yang pertama, bukan rumah yang kedua. Dan jadi kerajaan negeri berharap bahawa kita harus mematuhi dasar ini. Beliau berucap pada majlis pengundian rumah mampu milik Taman Bukit Senawang Perdana Fasa 2 daerah Seremban. Saya teruja lah, ini rezeki untuk anak first saya. Bulan puasa lagi. Untuk rezeki saya dan keluarga untuk tahun ni lah. Proses sebelum saya mohon secara dalam talian online kan. Banyaklah saya mohon di sekitar kawasan Sembilan ni. Sebelum ni pun dah dipanggil untuk undi dah 2 tempat. Tapi tak berjaya. Ini alhamdulillah kali ketiga ni berjaya. 787 pendatang asing tanpa izin parti mendaftar bagi program repatriasi migran di Jabatan Imigresen Malaysia JIM Negeri Sembilan sejak ia dilaksana 1 Mac lalu. 755 parti dewasa dan 32 kanak-kanak didaftarkan dengan warga Indonesia mencatatkan jumlah tertinggi iaitu seramai 443 orang, diikuti warga Bangladesh 118 orang. So dia macam ni, okey. Contoh sekarang ni, katalah dia 1 hari bulan dia datang mendaftar dan dia kata tiket dia bertarikh 10 hari bulan. So dari 1 dia daftar sehingga 10 tu, kita tak akan tangkap sebab kita dah bagi special pass. Special pass itu ialah membolehkan dia berada di Malaysia dari tempoh 1 hingga 10. Okey. Dan pada masa yang sama kita akan issue check out memo untuk dia, bagi dia keluar di pintu keluar kita nanti, pintu sama ada KLIA lah. Dipermudahkan. Tujuan kita ialah kita nak diorang balik lah. Program repatriasi migran beri peluang kepada parti untuk pulang ke negara asal tanpa tindakan pendakwaan. Seorang kanak-kanak lelaki 5 tahun melecur pada beberapa bahagian badan akibat kebakaran membabitkan 2 rumah di kampung seberang Alor, Kuala Perlis kira-kira 5 petang semalam. Kanak-kanak itu yang melecur pada tahap 30 hingga 40% kini dirawat di Hospital Tuanku Fauziah, Kanga. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perlis Penguasa Bomba Nur Azwan Hashim berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada 5.15 petang dan jentera bomba tiba di lokasi 6 minit kemudian. Rumah pertama musnah 90%, manakala rumah kedua musnah 60%. Kejadian dipercayai bermula dari bahagian dapur rumah pertama sebelum merebak ke rumah kedua. Kepantasan pihak bomba berjaya mengawal api daripada merebak ke rumah lain. Punca kejadian serta nilai kerugian masih disiasat. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.